Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama-tamanya izinkan saya yang lemah, yang dhaif, yang hina lagi banyak dosa. Mudah-mudahan ditaubatkan semua dosa-dosa saya. Mudah-mudahan tuan-puan, saudara-saudari yang mendengar kuliah saya ini dikekalkan istiqamah dalam iman dan Islam, diistiqamahkan dengan hidayah dan taufik insya-Allah. Pada petang ini saya insya-Allah akan berkongsi satu tajuk, iaitu ciri-ciri tentera yang akan menawan Baitul Maqdis atau tentera Imamul Mahdi atau golongan yang disebut sebagai Ikhwan, iaitu gelaran yang sebenar-benarnya diberi kepada tentera Imamul Mahdi. Pada kali ini saya akan sambung, iaitu ciri yang ke 46 hingga 53 insya-Allah. Ciri yang ke 46 iaitu mengenal dan mencintai Fatah At-Tamimi. Kenapa pula ia merupakan syarat untuk menjadi tentera yang dapat bersama untuk menawan Baitul Maqdis atau dikatakan sebagai ciri-ciri tentera Imamul Mahdi? Kerana telah berulang kali saya bagi tahu bahawa Fatah At-Tamimi yang datang dari timur itu adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi. Saya sebut lagi, dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat an Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi Ali faqala sayakhruju min sulbi hadza fata yamla'ul arda qistan wa adlan fa iza ra'aitum zalika fa 'alaikum bil fata at-tamimi fa innahu yukbilu min kibalil masyriq wa huwa sahibu rayatil mahdi. Maksudnya dari Ibnu Umar bahawa Nabi SAW telah memegang tangan Sayyidina Ali dan bersabda, akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi dunia dengan keadilan, iaitu Imamul Mahdi. Bila mana kamu melihat yang demikian itu, maka wajiblah bagi kamu bersama, yakni dengan mencarinya, pemuda dari Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi. Dia datang dari sebelah timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al-Mahdi, dari kitab Al-Hawil Al-Fatawa karangan Imam Sayuti. Jadi dari sini kita dapat faham bahawa mengenal dan mencintai Fatah At-Tamimi itu adalah wajib. Jadi nak bersama tu mestilah kenal, mestilah mengetahui apakah ciri-ciri pemimpin tersebut. Jadi sejauh mana kita mengenal dan mencintai Fatah At-Tamimi, ada juga kaitannya dengan faktor niat, kesannya. Jadi kalau kita sudah beramal ibadah pada lahiriahnya, dengan tahajudnya, dengan puasanya, dengan kebaikan atau ibadah yang lain, tetapi kita tidak mengenal, kita tidak mencintai Fatah At-Tamimi, maka kita tidak akan dilayakkan menjadi tentera Imamul Mahdi. Ambil perhatian. Jadi kita ni ibarat syok sendiri. Kita rasa kita layak dengan cara kita, ibadah kita, tanpa dikaitkan dengan Fatah At-Tamimi, itu adalah kefahaman yang salah. Sila ambil perhatian. Jadi dalam perkara macam ni ada banyak perkara-perkara yang mendatang atau hukum aradi. Pada asalnya taklah siapa saja yang baik yang bertakwa. Tetapi baik dan bertakwa itu tidak dalam arti kata yang sebenarnya, kerana dia tersangkut dengan Fatah Tamimi, iaitu Wazir Al-Mahdi.
ketua perang Imamul Mahdi. Jadi mestilah kita kena berbai'ah dulu dengan Fatah At-Tamimi dan ia ada kaitannya. Dan hari ini betapa ramainya orang yang mengatakan atau mengesahkan tentang Al-Mahdi tapi tidak tahu untuk mengaitkan dengan Fatah At-Tamimi, maka gagallah. Jadi maknanya kena syarat ataupun pakej itu dipenuhi dalam semua hal baru dilayakkan. Faham tuan-tuan? Kalau tak percaya, apa nak buat? Tak ada rezeki lah. Yang ke-47. Maknanya tentera yang akan menawan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa ini mestilah seorang yang benar-benar taat. Taat yang luar biasa. Sangat fanatik kepada pemimpin. Maka ini adalah sangat kontra dengan fahaman Wahabi. Fahaman Wahabi ni semua pemimpin tu dia boleh tolak pendapat-pendapat yang bertentangan yang pada pengamatan dia. Jadi dia tak ada fanatik tak ada. Masa nak betul lah. Masa salah nanti dia sanggahnya. Itu maknanya biadab, kurang hajar, tak ada hormat pemimpin. Tak ada sayang pemimpin dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi untuk menjadi tentera Imamul Mahdi atau ikhwan tadi, kita perlu membuktikan ketaatan kita yang solid. Jadi jika ada kepentingan diri, ternafilah. Ternafilah maknanya syarat tersebut. Jadi Imam Mahdi sendiri tidak menerima jika hanya kita ni taat tapi taat yang biasa-biasa. Sebab itu apabila Fatah At-Tamimi, dalam jamaah Fatah At-Tamimi, maka apabila diberikan peranan tetapi tidak berjaya atau gagal membangunkan apa yang diamanahkan, baik di peringkat negeri atau negara atau di luar negara, maka amanah tersebut apabila dia sia-siakan, maka dia tidak layak untuk menjadi tentera Imamul Mahdi. Ambil perhatian. Jadi, kenapa begitu? Sebab tentera Imamul Mahdi ini ditarbiyah, dilatih, dididik dalam jamaah kebenaran Fatah At-Tamimi. Jadi bila pemimpin dilantik oleh Fatah At-Tamimi, mereka ada peranan, diberi amanah. Maka amanah tersebut hendaklah mereka lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mereka kena taat. Taat sungguh-sungguh dengan arahan dan amanah yang diberikan oleh Fatah At-Tamimi. Yang ke-48. Oleh kerana Fatah At-Tamimi itu adalah Wazir Al-Mahdi, pemegang panji-panji hitam, maka untuk dia menyelesaikan masalah negara dan dunia, dia berperanan sampai peringkat dunia, maka tentulah ada ilmu dia. Bukan, cuba bayangkan, maknanya bukanlah masing-masing pemimpin atau ikhwan itu atau tentera itu menggunakan idea masing-masing untuk menyelesaikan masalah. Bukan macam tu. Dia bersistem. Sistemnya sungguh padu, sungguh hebat, luar biasa. Iaitu mereka ini dibekalkan oleh Fatah Tamimi dengan buah fikiran atau mutiara kata ataupun kita katakan minda, yang mana Fatah At-Tamimi selaku mujadid di kurun yang ke-14, dia benar-benar dibekalkan dengan buah fikiran yang mampu menyelesaikan masalah sejagat. Jadi syaratnya untuk menjadi tentera kepada Al-Mahdi ni perkara aradi ni perkara mendatang. Jadi kita kena menguasai, memahami, sebab rata-rata ikhwan ni adalah pemimpin. Bila pemimpin nak menyelesaikan masalah dalam negara, nak guna apa? Jadi oleh kerana Fatah At-Tamimi ni mujadid, seorang mujadid, maka dia membawa pembaharuan, tajdid dalam nak menyelesaikan masalah. Saya dah bagi tahu dulu bahawa semua sudut Fatah At-Tamimi ni membawa pembaharuan dalam semua sudut. Lebih-lebih lagi dalam soal ilmu. Ilmu yang asalnya
berteraskan kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi satu nafas baru yang disebut sebagai buah fikiran atau minda. Perkara inilah yang perlu dikuasai oleh tentera Imamul Mahdi. Jadi salah sangat, salah besar bila kita faham nak jadi tentera Imam Mahdi ni, kita pun cara kita sendiri. Kita pun contohnya sembahyang jemaah, bangun malam, puasa, pergi tunaikan zakat contohnya. Tapi kita tak kenal pun Fatah Tami, tak ambil tahu pun apa syarat-syarat yang dia kendaki. Mana boleh macam tu? Dia ada benda-benda yang aradi, benda-benda yang mendatang. Benda aradi ni kita kena faham. Dia memang ada lah. Macam kita nak suruh seorang perempuan itu, kita nak paksakan dia contohnya tutup aurat, taat pada kita. Kita siapa? Tak ada hubungan pun dengan dia. Tetapi bila dah kahwin, dah jadi wajib aradi. Suruh dia bertudung, tutup aurat, taat kepada kita, berakhlak dengan akhlak yang baik, menjadi wanita salihah. Jadi ini kena faham. Jadi orang yang tak faham perjuangan, dia baca hadis, faham cara dia. Dia ingat nak jadi tentera Imam Mahdi tu ikut usi dia. Salah sangatlah. Jadi dia kena orang kata garapkan semua hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan Fatah At-Tamimi, dan dia kena faham. Jadi yang sangat faham itu adalah Wazir Al-Mahdi itu sendiri, iaitu Fatah At-Tamimi. Ambil perhatian. Yang ke-49, ikhwan itu atau tentera Imamul Mahdi itu hendaklah mempunyai hubungan yang baik, bersangka baik dengan pemimpin-pemimpin yang Fatah At-Tamimi lantik. Jamaah Fatah At-Tamimi itu jamaah kebenaran. Sudah tentulah dia, kerana jamaah itu dia membesar, ada pemimpin yang dilantik oleh Fatah At-Tamimi. Maka orang bawah ini diproses. Di antara jalan dalam proses itu, mereka ini hendaklah bersangka baik dengan pemimpin. Tak boleh mengumpat pemimpin, tak boleh fitnah pemimpin, tak boleh jatuhkan pemimpin yang Fatah At-Tamimi lantik. Mungkin ramai yang tak faham. Itu yang saya katakan bahawa perjuangan di akhir zaman ini diberi faham kepada mujaddid. Yang kita ni mengaji dekat universiti, mengaji cara pondok, kita punya cara, baca hadis. Lepas tu kita nak bercakap soal Fatah At-Tamimi secara menyeluruh. Mana boleh? Tak, bukan kita orangnya. Hanya orang yang diberi faham. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang faham, yang reti. Sebab itu saya kata kita jangan menuduh sebarang. Kita dekati jemaah tersebut, tanya siapa pemimpin dia, macam ni, macam tu, tanya. Berbincang, baru dapat jawapan. Kan tidak, main tuduh saja, bertahun-tahun main tuduh. Jadi tak sempat taubat, mati. Kena masuk neraka dululah. Sebab bersangka buruk, menuduh yang bukan-bukan. Yang ke-50, iaitu berukhuwah, berkasih sayang. Tentera Imamul Mahdi ataupun tentera yang nak menawan Masjidil Aqsa atau Palestin ini, mereka sangat-sangat berkasih sayang. Sayang semua orang. Musuh pun didoakan, kesian dengan orang biasa, orang bawahan, orang yang lemah ni. Sangat berkasih sayang, sangat berukhuwah. Jadi kalau kita tak erti berkasih sayang, sayang lebih kurang, kita rasa orang yang nak sayang kita, kita tak sayang pada orang. Takkan jadi punya. Takkan jadi tentera Imamul Mahdi. Sila ambil perhatian. Jadi bila kita berpecah, tidak berukhuwah, tidak berkasih sayang, tidak sayang orang lain, tidak doakan orang lain, bermakna dalam diri kita ni ada mazmumah. Mazmumah yang tidak terdidik. Artinya sembahyang itu tidak berperanan. Sembahyangnya tidak boleh membakar mazmumah. Maka secara automatik terbatallah ketakwaannya. Terbatallah keahliannya. Ambil perhatian. Jadi sekali lagi saya suka ingatkan bahawa nak jadi tentera Imam Mahdi bukan ikut usi kita, pandai-pandai kita seorang. Tak.
Dia ada pemimpinnya yang nombor satu, number one, iaitu Fatah At-Tamimi. Kena ikut syarat-syarat dia. Sebab apa? Sebab dia mujadid. Dia adalah ketua Arif Billah, ketua wali. Sekarang ni tak nampak lagi lah, belum lagi. Tapi cukuplah bila kita ketahui bahawa di dunia hari ni semua dah teruk dah. Satu-satu dinampakkan makin nazak, makin kritikal masalah. Siapa dia pemimpin alternatifnya? Mana ada? Tengok, daripada dulu saya memberi kuliah tentang Fatah At-Tamimi, banyak hujah. Macam mana saya dapat tu? Guna akal sendiri? Guna otak saya? Bukan. Saya study. Saya ambil daripada buah fikiran Fatah At-Tamimi. Saya berguru dengannya. Dialah mursyid saya. Siapa? Fatah At-Tamimi. Wazir Al-Mahdi. Yang ke-51. Untuk menjadi tentera Imamul Mahdi, keluarga kena selesai. Pembinaan keluarga kena selesai. Jadi kalau kita gairah berjuang, anak isteri terabai, madu sama-sama madu sampai kesudah tak selesai, tak mampu didik isteri, jadi tak layaklah kita untuk menjadi tentera Imamul Mahdi. Tentera Imamul Mahdi ni dia layak dengan pakej semua sekali. Jadi bukan senang nak jadi tentera Imamul Mahdi. Mana kena ambil tahu hal anak, hal isteri, selesaikan masalah mereka. Jangan gairah nak berjuang, nak membetulkan orang lain. Tapi diri kita sendiri, keluarga kita, jahanam. Haprak, mana boleh macam tu? Inilah namanya pakej. Jadi nak jadi tentera Imam Mahdi, kita kena baik. Hati kita kena baik. Keluarga kena selesai. Dengan kawan-kawan. Kasih sayang kita. Ketaatan kepada kepimpinan. Bukan kita seorang-seorang saja. Semua tu ada kait mengait. Kena menguasai buah fikiran. Bila kita nak selesaikan masalah negara, saya dah bagi tahu tadi bahawa ikhwan ni rata-ratanya adalah pemimpin yang jaga satu negara, dua, tiga negara. Jadi apa ilmu yang nak guna pakai? Bukan ilmu biasa-biasa. Sebab zaman Imamul Mahdi nanti pun tidak pakai dah 4 mazhab ni. Ini sekarang ni sedang dilatih. Bahawa nanti akan ada satu saja mazhab, iaitu mazhab Imamul Mahdi. Ini bukan bermakna pendirian Wahabi itu betul. Pendirian Wahabi tetap tak betul. Sebab mereka ni tidak menguasai buat masa ini mana-mana mazhab yang 4. Tiba-tiba ikut suka diorang baca direct kepada hadis, istimbat hukum, lepas tu ambil. Dalam kes ini, ambil pendapat ni. Dalam kes ini, ambil pendapat ini. Jadi yang tu tak boleh. Kita kena ada adab. Sedangkan orang yang dah menguasai mana-mana seluruh mazhab pun, tapi dia tetap juga menjadikan dirinya bermazhab. Ini kan pula banyak perkara, banyak sudut lah kalau nak dibahas beribu-ribu perkara. Ilmu alatnya macam-macam lah. Jadi kita tak layak untuk membebaskan diri kita daripada apa? Daripada mazhab. Lainlah zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi dah muncul. Pemimpin tu dah muncul. Cakap dia. Dia kata pakai ilmu ni. Dia yang faham ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita ikut je lah. Faham tak? Itulah perkara-perkara yang aradi perkara mendatang. Jadi nombor 51 tadi, pembinaan keluarga selesai. Anak isteri selesai. Kalau dia berpoligami, selesai. Kecuali, ada kecualinya. Ni kena faham sungguh-sungguh. Kita ni tak ada kuasa. Kita buat yang terbaik. Kita dah selesaikan masalah anak yang terbaik. Selesaikan masalah isteri-isteri dengan cara yang terbaik. Kita dah bersungguh habis. Semua sudut lah. Tapi mereka yang tak mahu. Itu lain lah. Sama lah juga macam anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh. Nabi Nuh tak pernah bersalah. Isteri Nabi Lut tak pernah bersalah. Tapi mereka yang gagal untuk memberi ketaatan, menjadi baik mengikut apa yang dikehendaki oleh Nabi Nuh atau Nabi Lut. Ambil perhatian. Masalah kita kena rasa kita ni yang masih gagal dan terus gagal. Kita tak berjaya mendidik anak kita.
sebagai anak yang soleh-solehah, kita gagal mendidik isteri kita atau isteri-isteri kita, madu sama madu pun tak selesai lagi. Itu proses. Tak apalah kalau gagal sekarang, tak apa. Itu proses. Ada masa lagi. Tapi dengan niat, keazaman, nekat kita, kita bertawasul dengan Fatah At-Tamimi, dengan Imamul Mahdi, supaya dipermudahkan. Dan saya banyak kali bagi tahu, tawasul ni bukan kita nak cipta syirik. Kita tidak menyembah kepada manusia. Kita tidak mengatakan bahawa Fatah At-Tamimi dan Imamul Mahdi itu ada kuasa. Tetapi sebagai sebab untuk kita ini, permintaan kita ataupun hajat kita dipermudahkan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Dalam Quran menyebut, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut kepada Allah dan cari wasilah, cari perantara. Kemudian jamaah kebenaran ini, saya suka nak menyebutkan, dengar elok. Jemaah kebenaran ini di mana pemimpin jemaah kebenaran itu di dalam negara kita Malaysia ini adalah Fatah At-Tamimi. Jemaah kebenaran. Dia mesti ada jemaah dia. Tapi semua orang, semua ahli atau orang dalam jemaah kebenaran tersebut diproses. Bukan makna 24 jam setiap hari, selama-lamanya mereka tidak ada dosa. Mereka diproses. Macam sahabat-sahabat Nabi juga, iman pun turun naik, diproses. Kadang-kadang buat dosa, kemudian tobat, buat salah, kemudian dihukum, lepas tu proses lagi. Sampai di hujungnya, sampai endingnya, mereka berjaya taubat nasuha. Taubat yang taraf ikhwan. Ikhwan ni bukan tiba-tiba dia tu asalnya baik, tidak. Kadang-kadang dia pun buat salah juga, buat dosa juga, kadang buat dosa besar pun ada juga. Tapi sempat bertaubat. Itu yang penting, sempat bertaubat. Diproses, akhirnya sempat bertaubat. Sebab itu dalam jemaah kebenaran semua ahli-ahli begitu. Mungkin ada lagi yang masih sombong, yang masih bakhil, yang tidak beramal dengan Islam yang sebenar sebagaimana diarahkan, disuruh oleh Fatah At-Tamimi. Oleh Fatah At-Tamimi, itu proses namanya. Jadi kalau orang dalam jemaah, sikap mereka kepada orang luar, macam kita ni contohnya orang luar jemaah. Jadi hendaklah orang dalam jemaah kebenaran itu ataupun pengikut Fatah At-Tamimi nak jadi pengikut Imamul Mahdi, nak jadi tentera Imamul Mahdi, watak mereka adalah penyelamat, penghibur dan salinan peribadi sebiji. Kalau tak sebiji pun, maknanya banyak yang mengikut watak ataupun ciri-ciri Fatah At-Tamimi. Jadi sehingga pernah dikatakan bahawa Imamul Mahdi meminta Fatah At-Tamimi untuk menggugurkan seorang ahli yang bersikap kasar dan menyinggung orang luar. Dan ini memalukan imej perjuangan Fatah At-Tamimi. Maknanya halus. Ya, halus. Terlalu halus. Jadi kita kena ambil perhatian. Jadi orang yang belum faham ni, ciri-ciri ni, kategori ni, macam mana, siapa yang garis panduannya, kena belajar lah. Kena tahu lah, kena ambil tahu. Kalau dah tak percaya, dah tolak Fatah At-Tamimi, nak macam mana nak jadi tentera Imam Mahdi? Jadi sikap ahli dalam jemaah kebenaran terhadap orang luar juga menentukan bahawa dia akan dilayakkan jadi tentera Imamul Mahdi atau sebaliknya. Jadi saya katakan tadi, kita kena menjadi penyelamat, penghibur. Maknanya kesian dengan orang yang belum lagi mendapatkan Fatah At-Tamimi. Kita kena doakan mereka. Kita kena nasihatkan mereka, dakwah kepada mereka dengan ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang ke-53 yang terakhir dalam kuliah saya ini, saudara-saudari, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sila beri perhatian. Sangat-sangat memberi komitmen amanah yang diberi oleh Fatah At-Tamimi. Fatah At-Tamimi itu pemimpin. Dia melantik,
di bawahnya dilantiklah pemimpin-pemimpin. Jadi amanah tu ada yang pokok, contohnya semayang, puasa, didik anak isteri dan sebagainya. Amanah yang kedua ini amanah yang mendatang, aradi. Ambil perhatian. Contohnya amanah masa, tenaga yang melibatkan anak buah, keuangan, perniagaan, semua tu itulah benda-benda aradi sebab dia lengkap. Satu jamaah yang ada role model, mestilah kita tunjukkan contoh kejayaan kita, amanah yang diberi, semua perkara. Jadi balik kepada satu contohnya amanah masa. Bila kita diberi amanah, jadi kita kena gunakan masa yang standard lah. Tak bolehlah banyak lalai, banyak cuai, membuang masa. Tak boleh. Jadi kita tak amanah lama tu. Tenaga kita, maknanya kita kena rajin, kena aktif. Tidak boleh ponting. Kepada siapa ni? Kepada ahli-ahli yang duduk dalam jamaah kebenaran tu sendiri. Ada dia punya peranan-peranan dia, ada amanah dia, ada kerja dia, ada job dia, ada task dia. Jadi dia kena ikut masa yang standard, kena rajin, aktif, tak ponting. Yang mana melibatkan anak buah. Sebab setiap negeri, daerah tu, cawangan-cawangannya sampai ke peringkat negara, luar negara, yang banyak melibatkan anak buah. Kena bina insan mereka. Bina insan mereka, peribadi mereka, akhlak mereka, ibadah mereka. Jadi yang sesiapa yang diberi amanah tu. Jadi yang duduk di luar pula. Yang duduk di luar ni kenalah memenuhi syarat yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, selain dapat menerima kepimpinan Fatah At-Tamimi. Inilah perkara yang mendatang, yang disebut sebagai aradi tadi. Lagi dalam jemaah, sebab dalam jemaah ni ada projek-projek. Jadi yang melibatkan keuangan. Jadi bila melibatkan keuangan, tak boleh guna suka hati. Ada akaun, ada hitam putih. Jadi janganlah ingat, tentera Imam Mahdi tak ada kaitan dengan keuangan, tak ada kaitan dengan ekonomi, tak ada kaitan dengan anak buah. Adalah sangat. Sebab apa kata ada? Sebab ada jamaahnya. Bila ada jamaahnya, ada projeknya, ada aktivitinya. Jemaah lain pun sama. Jemaah UMNO ke, jemaah PAS ke. Kan ada pemimpin, kan ada anak buah, kan ada daerahnya. Kan kena beri tarbiyah, beri didikan, usrahnya dan sebagainya. Jadi balik kepada keuangan, tambah keuangan ni benda yang depan mata. Kita pegang duit tu. Kalau tak amanah, takkan orang munafik boleh jadi tentera Imam Mahdi. Takkan orang munafik boleh jadi pengikut kepada Fatah At-Tamimi. Takkan orang yang tidak amanah hal keuangan boleh jadi tentera kepada Imamul Mahdi. Takkanlah mereka-mereka yang tidak amanah boleh jadi ikhwan. Dan yang akhir sekali, dalam bidang ekonomi atau perniagaan. Jadi kerana projek tu meluas, mendunia. Jadi kena ada niat kita memberi khidmat, niat tu kena betul. Dan menghiburkan masyarakat. Jadi tak bolehlah masyarakat pun pandang kita menyampah, benci, meluat. Jadi rupa-rupanya nak jadi tentera Imamul Mahdi, saya ringkaskan. Dia bermula dengan jamaah. Jadi sebelum zahir Imam Mahdi ada jamaah. Jamaah itu diketuai oleh Fatah At-Tamimi. Jadi Fatah At-Tamimi ini membina jamaah yang mana dalamnya ada banyak projek. Projek yang boleh dijadikan sebagai contoh atau role model. Dalam semua sudut ada pembaharuan, ada pemimpin, ada anak buah. Tentu melibatkan hal yang banyak, hal keuangan, meniaga, melibatkan tenaga, kerja, bina insan dan sebagainya. Semua tu kena berjaya, lulus dulu. Nanti satu masa, pihak kepimpinan negara akan melihat negara pun dah teruk, dah hancur. Masa ketika itulah dipanggilnya Fatah Tamimi dan diserahkan kuasa. Bila Fatah Tamimi dapat kuasa ini, dia memerintah negara kita Malaysia ni. Syukurlah sebab orang yang disebut dalam hadis ni. Tak usah kiralah pendapat Wahabi, tak usah kiralah pendapat-pendapat yang ilmu jauh menyonsang, jauh dah. Dia dah tak faham apa sebenarnya. Sebenarnya begitulah.
Jadi dia dengan faktor karamah. Sebab zaman itu adalah zaman kebangkitan Islam. Dah memuncak. Jadi dengan karamah tadi, banyaklah keajaiban berlaku. Majulah negara kita. Maju. Maju sungguh kuasa Allah. Jadi sekarang ini, adakah Allah benar-benar sayang pada pemimpin-pemimpin kita ni? Sayang ke? Sayang sangat. Mereka buat kerja-kerja Islam tulen ke? Saya rasa tidak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nanti dengan kasih sayangnya, kuasanya, anugerahnya yang maha mutlak, menjadikan negara kita aman, damai, hutang pun selesai. Jadi jamaah ini dah ada. Jadi jamaah ini dah ada bila diserah kuasa, mereka memerintah negara kita. Sehinggalah masanya 1,5 ke 2 tahun, kemudian zahir Imamul Mahdi, baru dia serahkan kuasa pemerintahan kepada Imamul Mahdi. Jadi dua tokoh ini yang disebut oleh hadis Nabi, takkan tak yakin lagi. Ini dia alternatifnya yang orang tak percaya. Memanglah Quran menyebut wa qalilun min ibadiyah syakur, sikit orang yang yakin, yang bersyukur tu sikit je, tak apalah. Nanti bila dah sampai masa macam Nabi Muhammad lah, bila Nabi Muhammad SAW dah dapat kuasa daulah, baru orang tahu, baru orang faham, baru orang nak insaf, baru orang nak bertaubat. Samalah juga dengan Fatah At-Tamimi. Sekarang dia momok-momok kan. Tapi bila dibahas kepada diorang, berdebat dengan diorang, ditanya kepada diorang, mana alternatif kamu? Mana kamu punya usi? Diorang tak ada. Teraba-raba begitu je. Sebenarnya tak ada. Diorang tak ada alternatif. Siapa nak mimpin negara, jemaah mereka nak mimpin negara, cara mana, guna ilmu apa, nak menyelesaikan masalah macam mana, semua sudut. Tak ada, memang tak ada. Jadi kita hanya menanti saat dan masanya yang sesuai, yang tepat. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datang kebenaran yang mutlak sampai masanya, automatik kebatilan tadi akan jatuh. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah apa yang saya nak kongsikan, ciri-ciri tentera yang akan menawan Masjidil Aqsa atau Palestin ni daripada musuh-musuh Islam suatu masa nanti. Memang tentera ini ada bergabung, Malaysia, Indonesia dan luar negara lagi yang lain. Tetapi terutamanya di timur, kawasan timur ini. Jadi inilah di antara ciri-ciri yang ciri-ciri ikhwan yang ke-46 sehingga 53. Jadi kita akan sambung lagi sesudah daripada ini, mudah-mudahan. Jadi dengan kefahaman kita ini, mudah-mudahan kita akan terus baiki diri. Akan terus mencari dosa-dosa kita, kesilapan kita untuk ditaubatkan. Wallahu alam, ampun maaf dari saya yang banyak dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.